Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tema 5 iaitu Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit 13, jadikan inspirasi tajuk kerjasama membawa keceriaan bersama dengan cikgu. Unit 13, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, Standard Kandungan 3.1 dan Standard Pembelajaran 3.1.1. Manakala objektif pembelajaran ialah saya belajar menulis satu daripada 3 peribahasa menggunakan tulisan berangkai, dan kriteria kejayaan pula ialah murid dapat menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Yang kedua, melengkapkan peta dakap, dan yang ketiga, murid dapat menjawab soalan aneka pilihan melalui pautan Google Form. Baiklah, cikgu berharap agar awak semua telah pun bersedia dengan buku teks masing-masing, buku-buku muka surat 90 iaitu menulis. Okey, kita akan tengok tajuk pada hari ini ialah kerjasama membawa keceriaan. Baiklah, kita tengok SK Sri Antana mengadakan aktiviti gotong royong sempena bulan kebangsaan. Ibu bapa mereka hadir untuk menceriakan kelas anak mereka. Okey, kita boleh tengok di sini ibu bapa anak-anak ni datang ke sekolah untuk sama-sama menceriakan kelas. Nampak ni kat belakang ni ada ibu bapa yang hadir. Okey, ni adalah gotong royong untuk menceriakan kelas. Baiklah, kita pergi kepada aktiviti pertama iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Awak boleh tengok di dalam buku teks Okey, kita tengok yang pertama sekali peribahasa dia ialah belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Okey, apa maksud dia agak-agak? Okey, tahu tak? Okey, jom kita bincang sama-sama. Okey, ni parang. Siapa yang tak kenal parang? Ada lagi yang lebih besar dan lebih panjang pada ni. Okey, ini adalah maksud peribahasa. Itu jika kita berusaha dengan gigih, pasti akan berjaya. Ini maksud belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Sebenarnya kalau kita tengok parang ni, belakang dia ni agak tumpul. Tapi kalau kita tak pandai, jika kita berusaha lama-lama dia akan pandai. Macam tu juga belakang ni, kalau kita asah, lama-lama dia juga akan jadi tajam. Ini adalah contoh tulisan berangkai. Tulisan berangkai ni kalau kita tengok dia sambung semua sekali. Okey, hari ni kita belajar dua dalam satu. Tulisan berangkai dan juga maksud peribahasa. Baiklah, jom kita tengok contoh ayat belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Okey, ni cikgu bagi gambar untuk awak lebih faham. Tengok contoh ayat. Cikgu Mazli sering mengingatkan murid-murid yang lemah supaya rajin belajar kerana belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Tadi kan cikgu dah maklum, kalau kita tak pandai, jika kita selalu berusaha, insya-Allah kita akan pandai. Okey, jom kita tengok seterusnya. Baiklah, mari kita tengok peribahasa yang kedua iaitu biar putih tulang jangan putih mata. Ada tak siapa-siapa yang tahu maksud? Okey, adakah mata tu tulang kita tu warna putih? Mata ataupun jangan mata kita ni jadi warna putih? Atau apa maksud dia? Okey, mari kita tengok. Okey, ni cikgu bagi gambar mata dengan tulang. Tengok, mata ada juga bahagian putih, tulang pun ada putih. Tapi apa simbolik maksud dia? Okey, ni adalah maksud dia. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Okey, kita tengok pula contoh ayat dia. Apakah contoh ayat dia? Okey, ni kita tengok askar ni. Apa kaitan dengan malu tadi? Okey, jom kita tengok ayat. Okey, askar itu sanggup bermati-matian menentang musuh walaupun nyawanya dalam bahaya kerana baginya biar putih tulang jangan putih mata. Itulah maksud dia. Okey, sebagai wiranegara dia sanggup mati daripada menanggung malu. Contohnya kita tidak berlawan dengan pengganas-pengganas. Okey, jadi dia sanggup berjuang untuk mempertahankan tanah air daripada menanggung malu. Okey, seterusnya membaca dan memahami maklumat lagi berdasarkan petikan. Peribahasa yang ketiga iaitu bersatu teguh, bercerai kita roboh.
Apa maksud dia? Yang ni cikgu rasa ramai yang tahu. Okey, kita tengok pada cikgu bagi contoh senang lah. Rumah kita ada penyapu lidi tak? Penyapu lidi tu kalau satu, kalau kita nak sapu sampah mudah tak? Okay, kalau kita ikat banyak, dia jadi banyak, mudah tak kita nak sapu? Okay, itulah lebih kurang maksud dia. Jom kita tengok. Okay, ni persefahaman dalam sesebuah masyarakat akan membuahkan kejayaan. Okay, kalau kita ni ramai-ramai rakyat kita kalau tidak bersatu, susahlah untuk kita mencapai kejayaan. Jadi persefahaman antara kita akan membuahkan kejayaan. Baiklah, contoh ayat. Okey, ni contoh ayat. Masyarakat kita harus saling bekerjasama dan hidup bermuafakat bagi memastikan keamanan negara terpelihara seperti peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula aktiviti yang kedua, iaitu menulis tulisan. Maaf ya, ejaan salah. Tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Okey, di sini cikgu ada nyatakan contoh. Okey, bila kita nak tulis tulisan berangkai, kita tak boleh tulis macam biasa. Ni contoh huruf A besar macam mana. Dia bersambung lah biasanya. Bila nama tulisan berangkai ni, tulisan ni dia bersambung antara satu dengan yang huruf yang kedua. Ni contoh huruf A sampai Z cikgu nak bagi awak. Cikgu beri awak sebagai panduan. Macam mana bila awak nak tulis tulisan berangkai nanti. Okay, cikgu harap ni dapat membantu awak untuk aktiviti seterusnya nanti. Okay, dah bersedia? Jom kita tulis. Okay. Kita lihat dulu contoh tulisan berangkai. Lepas ni awak akan tulis. Tengok dulu contoh cikgu. Okay, yang pertama, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa yang kedua, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Peribahasa yang seterusnya, biar putih tulang, jangan putih mata. Okey, nanti awak kena tulis cantik-cantik macam ni lah dan awak boleh buat cantik lagi daripada cikgu. Apa tugasan yang cikgu berikan minggu ni? Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, tugasan yang cikgu berikan pada minggu ini ialah yang pertama, lengkapkan peta dakap yang diberikan. Yang kedua, menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai. Macam mana tulisan berangkai? Seperti contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Yang ketiga, selepas kita tulis hiasan berangkai, tulisan berangkai, kita hiaskan kad tulisan berangkai. Jangan susah hati, cikgu dah berikan contoh. Cuma awak tengok pada contoh nanti, guna buku pendek, salin dan hiaslah kad-kad tulisan berangkai awak yang di dalam buku tu. Bagi orang yang nak print, tak ada masalah, boleh print lembaran yang cikgu bagi, potong dan tampal, hias cantik-cantik kad tu. Okey? Yang keempat, jawab soalan dalam pautan yang cikgu berikan melalui Google Form. Okay, ada lagi tak? Tak ada. Itu sahaja untuk minggu ni. Nanti cikgu cuba paparkan contoh untuk awak hiaskan kad tulisan berangkai. Baiklah, inilah aktiviti yang ketiga, iaitu menghias kad tulisan berangkai dengan cantik. Ini contoh cikgu tulis. Dalam satu kad, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Lepas tu awak boleh hias dengan menggunakan pensel warna, menggunakan apa-apa sahaja yang awak ada untuk mencantikkan kad-kad tulisan berangkai. Satu kotak macam ni untuk satu peribahasa. Kita ada 3 peribahasa, mesti ada 3 kotak. Lampiran yang cikgu beri nanti ada menunjukkan contoh-contoh ni. Okey, jom kita tengok. Nanti awak akan lihat lampiran seterusnya yang cikgu lampirkan bersama. Baiklah, setakat itu sahaja untuk minggu ini. Berjumpa lagi kita pada hari Rabu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.